Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Arif bin Osman, nombor metrik 054027. Okay, InsyaAllah saya akan menerangkan sedikit tentang sumber perundangan Islam. Okay. Sumber perundangan Islam terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dia terdiri daripada Al-Quran dan As-Sunnah, manakala sumber sekunder pula terdiri daripada ijma' dan ijtihad. Okey. Bagi sumber yang pertama dan utama ialah Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, Al-Quran merupakan sumber utama dalam perundangan Islam. Keaslian yang ada pada Al-Quran ini tetap terjamin. Seterusnya, syariah Islam bersumberkan Al-Quran, maka dengan sendiri syariah Islam merupakan syariah yang terbaik, bahkan yang dipilih oleh Allah SWT. Al-Quran juga masih sesuai digunakan sebagai panduan dan rujukan untuk kehidupan semasa kerana isi kandungannya yang lengkap merangkumi pelbagai bidang seperti sosial, ekonomi, undang-undang, sejarah dan sains. Okey, seterusnya sumber perundangan yang kedua ialah As-Sunnah. As-Sunnah ialah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat, kejadian dan riwayat baginda, hidup baginda sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi Rasul. Walaupun wahyu Al-Quran sudah lengkap dan sempurna, namun manusia masih memerlukan As-Sunnah sebagai panduan hidup mereka. As-Sunnah juga memainkan beberapa peranan penting di samping Al-Quran, iaitu As-Sunnah memperkuatkan hukum yang telah sedia ada terdapat dalam Al-Quran. As-Sunnah juga memperincikan apa yang tidak diperincikan dalam Al-Quran. Seterusnya, dia membataskan apa yang tidak dibataskan oleh Al-Quran, menetapkan suatu hukum yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran, tapi hukum ini bertepatan dengan prinsip umum dalam Al-Quran. Okay, seterusnya, tadi kita dah bincang pasal sumber primer. Okay, seterusnya kita pergi kepada sumber sekunder, iaitu ijma' dan ijtihad. Okay, sumber sekunder pertama ialah ijma'. Al-ijma' bererti kata sepakat semua ulama' Islam yang mujtahid pada suatu masa tertentu selepas wafatnya Rasulullah. Maknanya al-ijma' ini berlaku ketika mana wafatnya Rasulullah. Okey, apabila para ulama' bersepakat tentang suatu hukum syariah, iaitu sama ada wajib atau haram, atau sunat atau makruh atau harus, maka ia menjadi ijma'. Dan apabila ulama' telah bersepakat dalam sesuatu hukum, menetapkan sesuatu hukum, maka wajib bagi orang awam untuk mentaatinya. Bahagian ijma' ini terbahagi kepada dua, iaitu ijma' sharih dan ijma' sukuti. Ijma' sharih ialah berlaku apabila semua mujtahid memberi persetujuan mereka secara terbuka dan nyata. Ijma' sukuti pula berlaku apabila sebahagian sahaja yang menyatakan persetujuan, sedangkan sebahagian lain hanya diam dan tidak membantah. Okey, ijma' juga terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu yang pertama ialah ijma' ahli Madinah. Ijma' ahli Madinah ini berlaku dalam kalangan ulama' Madinah. Yang kedua, ijma' ahli bait. Ijma' ahli bait ialah persepakatan pendapat terhadap sesuatu dalam kalangan ahli keluarga Rasulullah yang terdiri daripada Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Talib, Hasan dan Husain. Yang ketiga, ijma' khulafa' ar-Rasyidin, iaitu ijma' yang berlaku dalam kalangan sahabat, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Okey, yang terakhir iaitu ijma' ulama'. Ijma' ulama' ini berlaku dalam kalangan ulama' pada sesuatu masa yang tertentu. Okey, sumber sekunder yang kedua iaitu al-ijtihad. Ijtihad bermaksud usaha yang tekun dan teliti yang dilakukan oleh seorang mujtahid bagi mendapat dan menentukan sesuatu hukum syarak yang amali melalui proses istinbat
Apa pula itu istinbat? Istinbat itu bermaksud memahami, berfikir dan melakukan kajian ke atas sesuatu masalah. Seterusnya, orang yang layak melakukan, orang yang mampu melakukan ijtihad itu disebut sebagai mujtahid. Seseorang yang telah sampai taraf mujtahid tidak boleh hanya mengikut pendapat orang lain tanpa melakukan ijtihadnya sendiri. Ijtihad juga terbahagi kepada beberapa bentuk dan kaedah ijtihad. Yang pertama iaitu al-qiyas. Al-qiyas ialah mengetahui hukum bagi masalah baru dengan cara membandingkannya dengan masalah yang telah dinyatakan hukumnya dalam Al-Quran atau hadis. Perbandingan ini boleh dilakukan kerana kedua-dua masalah baru dan masalah lama tersebut mempunyai asas atau alasan hukum yang sama. Yang kedua, al-istishab, iaitu al-istishab ini mengekalkan hukum yang telah sedia ada bagi sesuatu perkara selagi tiada bukti bahawa sifat dan keadaan perkara tersebut telah berubah. Yang ketiga iaitu sad al-zara'i, menutup sebarang ruang yang boleh membawa kepada berlakunya elemen yang diharamkan. Yang keempat, masalihul mursalah, iaitu pertimbangan hukum berdasarkan kepada matlamat menjamin kebaikan dan kepentingan hidup manusia yang tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip syarak. Pengiktirafan yang seterusnya, al-uruf. Al-uruf ialah pengiktirafan kepada adat sesuatu kelompok manusia yang telah diterima dan diamalkan oleh kelompok masyarakat tersebut, serta terbukti pula ia membawa kebaikan kepada mereka. Seterusnya, syariat Nabi terdahulu, iaitu ajaran Nabi-Nabi sebelum Rasulullah yang tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip ajaran Islam seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu sahaja daripada saya. Jika terdapat sebarang masalah, bolehlah membetulkan saya, terutamanya kepada Ustaz Syahrudin. Terima kasih, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.